Kalau dah ready, tolong komen ready dan insyaAllah kita boleh mula kejap lagi, okay? Alright, terima kasih. Tak apa, biasanya memang kelas kita ni tak ramai. Kita ada founder. Tuan Loman, saya lupa nak reply WhatsApp. Saya perasan Tuan punya WhatsApp cuma saya lupa nak reply. Biasalah akhir-akhir bulan ni dia punya busy dia, saya lupa nak reply. So nanti boleh check kat sini ataupun WhatsApp saya sekali lagi lah. InsyaAllah nanti saya akan tolong terus settlekan apa yang kita boleh tolong. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Dan hari ni ada 13 orang. Boleh tolong Mas. Minta maaf lah. Saya ni bukan tuan je yang saya blue tick kan, ramai juga. Cuma kadang-kadang tak sengaja kan. Morning. Assalamualaikum. Apa dia nak buat? Okay, so jelas jelas pasal produk knowledge. Okay, so kalau semua dah ready insyaAllah kita start pukul dah 10.35 dah. So kita start pelan-pelan, kita bincang pelan-pelan dan selepas tu kalau semua dah okey kita settle, okay? Alright, so at least saya buatlah juga kita punya weekly ni supaya tuan-tuan perempuan yang betul-betul nak belajar ataupun nak upgrade, nak review balik apa yang you dah buat the whole 1 bulan Januari ni. So kita akan perbaikilah bulan Februari apa yang boleh buat, apa yang jangan buat. So nanti tuan-tuan share dengan saya, insyaAllah saya akan bagi cadangan lah. Okay? Sebab kalau tanya saya, bulan Februari ni saya plan kita akan buat website baru. Saya dapat satu sponsorship buat website. Padahal saya nak bayar tapi dia nak sponsor. So website itu adalah landing page. So landing page ni pun satu benda penting lah tuan-tuan puan, boleh upgrade dan boleh guna. Okay. Nanti pun saya akan tunjuk juga. Nanti saya cuba tunjuk juga apa yang kita boleh buat. Lepas landing page, belajarlah tuan-tuan puan guna OnPay ataupun ShopeeGram. So untuk bulan 2 ni siapa-siapa yang rasa macam dah tak nak guna, dah macam mungkin nak cuba benda baru ke, nak cuba channel baru ke, so e-commerce. Dan e-commerce adalah satu platform yang bagus. Okay, Niza Yesyudin, kos untuk website selalunya berapa sir? Kalau custom, maksudnya tak guna platform yang sedia ada, bermula RM1,000. Maksudnya itu tak silap saya dah termasuk domain dan hosting. Tapi kalau untuk Niza buat produk apa Niza? Niza buat produk apa? So kalau produk kita ni sesuai untuk ambil yang ready made, it's better ambil ready made dulu. Contoh kalau ShopeeGram ni bagus apabila kita jual macam baju-baju sebab template dia dah sesuai kan? Memang ada template yang bagus. So insyaAllah. Okay, Birdnest. So Birdnest saya cadangkan guna OnPay. Birdnest saya cadangkan guna OnPay. OnPay bagus. OnPay tak silap saya, package yang saya ambil Lite saja sebab kita pun tak guna agent yang ramai. Kita hanya guna direct kita dan affiliate. Tak silap saya 3 bulan saya bayar 240. 240 je untuk OnPay dan benda tu dah lengkap dah. Invoice ada, receipt ada, auto follow up ada, WhatsApp notification ada. Cuma kena add on je lah. Okay, saya dah ada domain sendiri. Ada sahabat, okay, tuan share dengan saya domain, saya nak check. Nanti apa kita boleh tambah baik, okay? Alright. So macam itulah kita punya sesi review. Tuan ada website, saya checkkan apa kita boleh tambah baik. Sebab saya bukannya tak tahu, kita tahu benda-benda macam ni. Cuma saya lebih fokus untuk highlightkan diri kita ni pakar closing. So bila pakar closing ni, benda lain tu memang sebagai businessman kena tahulah. Cuma saya tak nak ajar semua benda kan. Kita tahu untuk diri sendiri, kira okey lah. Nak mengajar tu belum layak lagi lah. Belum pakar. Sebab nampak tak, the power of focus. So benda-benda macam tu yang you kena jagalah insyaAllah. Alright. Untuk pagi ini, kita ada 15 orang yang hebat-hebat dan Allah pilih. Boleh tak kalau kita mulakan dengan Ummul Kitab? Al-Fatihah. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya ingatkan pada tuan-tuan dan puan untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya, dengan rahmat dan rezeki Allah bagi pada kita hari ini. Allahumma ya jami', Allah yang maha mengumpulkan, Allah yang menjaga kebersamaan kita pada hari ini. So hari ini kita ada lebih kurang 15 orang. Okey. Dan mungkin tak ramai ni pun mungkin sebab hari ni hari Ahad, biasalah hari Ahad, dan saya terlupa nak bagi tahu awal. Tapi sebabkan ada yang tanya tu, memang kita selalulah cuba untuk buat ada kelas juga setiap hari Ahad ni. Dan saya ucapkan terima kasih lah kepada semua orang yang ada hari ni. Okay, so saya nak hargai, nak sebut nama Baby Bulan, Cik Yun, Tuan Founder, Tuan Lokman, Hazlin, Maizatul Azazi, Nurul Izma, Norazlina, Niza Yasyuddin, Putri Afikah, Syahida, Syahira Akmal, Sumayyah, Humaira, Abdul, Nurul Aida. So 15 orang ini insya-Allah lah. Kan ada 16 orang juga yang baru join pun ada juga. Ika. So apa yang kita belajar hari ini tuan-tuan dan puan, tugas tuan-tuan dan puan adalah saya just minta sampaikan baliklah pada semua orang yang memerlukan. So jangan simpan sendiri walaupun kita rasa macam kita ni tak cukup pandai lagi. Tapi sampaikan. Kan amar ma'ruf nahi munkar. So kita benda-benda kebaikan ni kita ajak, dan kalau tahu benda tu tak elok dan kalau kita boleh tegur, ya kita tegurlah. Dengan cara yang paling berhemah sekali insya-Allah. So tugas kita itu je. Kan? So macam tanya saya lah kan, kenapa saya nak kena buat kelas setiap hari Ahad? So bukan apa, sebab kadang-kadang kelas-kelas yang saya buat setiap hari tu, setiap malam, dia beza-beza founder kan, beza-beza team. So saya jarang sangat buat untuk public. So untuk siapa-siapa yang membeli e-book ni, so inilah yang hadiah lah saya bagi pada tuan-tuan dan puan, untuk at least dalam seminggu ke 2 minggu sekali tu kita ada sesi bersama-sama untuk kita review balik apa yang kita dah buat the whole week ataupun the whole month. Itu apa yang saya boleh offer lah. Okay. Alhamdulillah. Okay, so siapa-siapa yang belum kenal saya, first time jumpa saya Dharma, PF Dharma Syamil Fikri. So kita dah lebih kurang 5 tahun lebih dalam bidang online. So tak silap saya ni dah tahun ke-6 kot, tahun ke-6, tahun ke-7 kan, Alhamdulillah. Banyak rezeki Allah bagi, jumpa ramai orang, bekerjasama dengan ramai-ramai founder yang bagus-bagus. Dan yang paling saya suka adalah jumpa anak tim yang serius nak belajar, dan kadang-kadang mereka ni jauh lebih hebat berbanding founder itu sendiri. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita tengok, kalau founder tu hebat itu biasa. Founder hebat itu biasa. Tetapi kalau founder, anak tim tu lebih hebat, itulah biasa. So tugas kita ni, siapa-siapa yang jadi founder ke ataupun nak jadi founder, apa yang saya nak you highlight lebih sedikit adalah share lebih sikit pasal anak-anak tim. Itu yang lebih power lah. Macam mana, apa impact you boleh berikan pada anak-anak tim supaya anak tim tu lebih hebat daripada kita sendiri. Dan sama level ataupun lebih hebat. Itu yang kita nak cari sebenarnya. Okay? Alhamdulillah. So hari ni insyaAllah lah, hari ni kita akan ambil masa lebih kurang sejam ataupun sejam setengah untuk kita just belajar benda-benda ataupun menjawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan untuk hari ni. Okay? Alright, so sebelum kita mula, hari ni tuan-tuan ada soalan tak untuk saya? Nak tanya apa-apa tak?
Nak tanya apa-apa tak? Sebelum kita masuk cerita pasal apa? Pasal TikTok, macam mana saya kumpul 8,000 follower dan kadang ada buat apa? Konten-konten yang tiba-tiba masuk FYP, orang sebut FYP kan. So share dengan saya, ada soalan tak nak tanya, dan selepas tu insyaAllah lah kita akan settlekan terus. So, saya penjual produk kurus, nak minta feedback customer lepas consume dan offer untuk repeat. Faham? Afikah jual produk kurus yang mana ya Afikah? And Afikah jual produk kurus yang mana? SS Perfect ke? Okay. Faham? Faham? Jom. So kalau SS Perfect biasanya kalau cara kita minta apa? Minta okay. Alright. Dan untuk repeat order. Okay, so tuan-tuan macam biasa, pen, buku nota, dan yang paling penting adalah soalan-soalan lah. Okay. Sebab dengan saya ni biasalah kita ni memang nulis je. Kan? Sebab apa? Orang sale di pen itu adalah rakan baik. Kan? Kita kadang-kadang tak tahu. Kan? Idea-idea apa yang datang tengah tiba-tiba kan. So insyaAllah lah. Macam mana nak follow up lah. Biasanya kalau untuk Afikah ni dia punya soalan lebih kepada nak follow up. Okay, macam mana nak jual produk kurus dan macam mana nak dapatkan feedback. So feedback cara paling senang adalah dengan follow up. Okay, nak dapatkan feedback. Okay, nak dapatkan feedback. Okay, boleh ya? Alright, so set tudung. Boleh, don't worry. Sekejap. Okay, so feedback untuk produk kurus. Okay, produk kurus. Okay, so yang pertama untuk produk kurus ni kalau nak dapat feedback biasanya kita nak feedback yang gambar sebelum dan selepas. Gambar sebelum dan selepas. Tetapi kadang-kadang nak dapat gambar ni susah ya. Sebab apa? Sebab gambar. Sebab bila gambar ni orang risau nak kongsikan dan kadang-kadang mungkin tak dapat gambar yang seperti apa yang dia nak. So apa yang saya boleh cadangkan untuk Afikah, apa kata you guna style monitoring. Okay, monitor. Maksudnya daripada hari yang pertama dia amalkan SS Perfect tu, kita akan buat satu borang. Okay, kita akan buat satu borang. Contoh kat sini nama dia. Target berat. Okay, target berat. Lepas tu dia punya tarikh mula. Berat asal. Ni masa zaman saya buat SS Perfect, saya memang guna macam ni. Faham So bila kita ada dia punya formula, ada form dia ni. So kat sini hari yang pertama. Hari yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9 dan 10. So biasanya kita guna sampai 10 hari je. Okay. So contohlah berasal kat sini dia kata dia 60 kg. So hari pertama dia makan minum SS Perfect, bolehlah dapat 59.7 kg. So nampak tak? So kat sini turun ke sini dah ada penurunan. Maksudnya 0.3 kg bersama 300 gram. So itu pun dah kira testimoni dan feedback.
Lepas tu nanti dia minum lagi, turun lagi 59.2, turun 500 gram. Lepas tu hari tu dia makan terlebih sikit, 59.4 kilo naik. Lepas tu dia jaga balik makan dia ada 59 kilo. Lepas tu dia minum lagi 57 kg. So itu adalah, setiap itu adalah result, dan benda ni pun kita dah boleh jadikan sebagai feedback. Settle. Sebab kalau nak minta gambar sebulan selepas ni boleh, tetapi you kena work hard sedikit. You kena ada hadiah, reward, ataupun nak dapat gambar sebelum dan selepas, buat challenge. Siapa turun berat paling banyak untuk bulan Februari, bagi gambar sebelum dan selepas, isi borang hari pertama sampai hari 28. Siapa yang paling banyak turun, kita akan bagi emas contoh. So benda tu adalah lebih berbaloi lah, berbanding hanya sekadar kadang-kadang kita just ucap terima kasih saja. Ni faham Ni untuk Afikah. Afikah, awak boleh try dua cara ni. So kalau awak nak juga gambar sebelum dan selepas, dan ini memang very powerful, gambar sebelum dan selepas memang paling berkesan untuk buat closing, tetapi susah nak dapat. So apa you kena buat lah, you kena dapatkan reward dan challenge. Dan kalau nak dapat yang senang dapat, adalah you guna cara macam ni. So nanti bila dah penuh ni 10 hari, screenshot, letak dalam template, settle, dapat dah satu form testimoni. Okay? Cuba try, sebab kami dulu jual produk kurus memang buat style macam ni. Dan dulu kami jual lagi lah ganas. Ada dalam satu papan itu ada 10 tablet. So satu hari satu. Satu hari satu. So kadang-kadang tablet ni lagi susah. Cuma SS coffee ke, SS mocha ke, SS coklat ni kita minum kan. So bila minum tu dah lah tak ada rasa sedap. So bila ada rasa sedap, turun pula berat badan. So apa lagi yang kita nak? Faham? Alhamdulillah. So saya harap saya menjawab soalan Afikah, dan boleh try untuk semua orang juga yang rasa-rasa buat produk-produk yang turun berat badan. So kalau untuk kecantikan tak sesuai lah. Takkan dia kata hari pertama apa testimoni dia, hari kedua apa. Orang tak nak lah kira macam tu, betul tak? Berat badan tak ada masalah sebab ada angka. Berat badan tak ada masalah sebab ada angka. So kalau untuk repeat, untuk repeat order ni biasanya customer akan repeat. Okay, biasanya customer ni akan repeat. Okay, dia akan repeat sebab apa tau? Yang pertama, first time beli dia cuba. So bila dia dah cuba, benda tu mula berkesan, ada result. So dia akan repeat. Bila dia dah berkesan, dia jadi suka. So bila dah suka, dia jadi percaya. Selepas tu barulah dia akan tolong promotekan. So dia step macam ni lah. Mula daripada berkesan, dia jadi suka, jadi percaya, lepas tu baru dia promote. Sebab tu saya suka tekankan produk yang bagus adalah produk yang high repeat order. Okay, high repeat order. Ini paling penting dalam kalau nak jual barang. Faham? Alright. So tips nak buat combo tudung Fariha nampak menarik. Okay, so Afikah dah screenshot. Kalau Afikah dah screenshot, bagi bagi tahu saya. Good idea untuk Afikah, betul? Sebab produk kurus memang senang gila buat duit. Okay, so sekarang kita pergi kepada Syahira pula. Syahira kata macam mana nak buat combo set tudung. Okay, combo set tudung. Okay, dan ni Fariha sebab Syahira yang tanya So you boleh guna formula yang sama juga untuk semua brand-brand tudung yang ada. Dan kalau ada brand sendiri lagi elok lah. Okay, so tudung ni tuan-tuan dan puan, dia punya kenapa dia bukan susah buat closing. Memang senang gila buat closing. Lagi-lagi tudung Fariha ni harganya sangat murah. Maksudnya mampu milik. Cuma kadang-kadang kesilapan kita adalah koleksi design dan warnanya terlalu banyak. Okay, terlalu banyak. So you kena faham, bila customer ni dia terlalu banyak sangat pilihan,
customer kena fikir ataupun cuci mata. So bila kena cuci mata, customer biasanya akan berlegi-belutik. Sebab dia lambat lagi kan, dia nak kena ambil masa, kena tengok satu-satu, semua lawa. So tugas kita pula macam mana kita nak elakkan customer ni berfikir disebabkan banyak sangat pilihan. So kita kombokan 5 koleksi sahaja. Maksudnya dalam satu combo itu 5 design. So nama-namanya apa? Contoh kan, koleksi Februari Syah. Okey, warna apa? Yang pertama saya suka ini, yang kedua suka ni, yang ketiga 3, 4, 5. Okey dah cukup. Lepas tu koleksi Mak Ngah. Ambillah warna-warna Mak Ngah. 1, 2. Okey. 3, 4, 5. So setiap koleksi tu 5. Dan saya rasa tak salah pun untuk kita sendiri yang buat koleksi tersebut lah. Nama-nama koleksi tersebut. Dan nak edit, nak guna apa, nak buat design ke apa, guna Canva. Lagi senang. So tak perlu tunggu HQ pun. Sebab apa, koleksi ni kita punya sendiri kan. Lepas tu biarlah kita nak buat macam mana, style macam mana. Okay? Boleh? So 5 lah, bagi saya 5 kira dah banyak dah. So 5 ni pula kita boleh buat lah 5 design terbaru, 5 design paling hot selling. Nampak tak, yang terbaru, hot selling. Betul, design 5 design favorite Syah, Syairah kan, 5 design favorite ataupun warna kuning sekarang, macam-macam lah. Yang penting 5 dulu. Itu kalau saya lah. Supaya customer tu, you kena fikir bila banyak ada pilihan ni menyebabkan customer fikir dan cuci mata. So bila ada fikir, cuci mata ni ambil masa dapat blue tick. So macam mana kita nak elakkan blue tick, ialah kita suggest kat dia. Okay, suggest kat dia, cadangkan kat dia, dia kena ambil yang mana dulu. So kalau dia kata ada lagi tak? Ada. So bila ada tu yang menyebabkan customer tu rasa macam banyak so senang. Bila kita macam style KFC lah kan, kalau bayangkan KFC tu buat semua ala carte, kita pun pening nak yang mana satu. So sekarang dia bagi set, tinggal pilih set saja. Boleh? Februari ni anniversary saya yang ke-10. Saya nak bagi free gift tapi tak tahu nak bagi yang lebih tertarik, cashback ataupun free gift. Okay, cashback ataupun free gift. So good, soalan yang bagus. So untuk sempena anniversary Okay, sempena anniversary. Okay, so untuk sempena anniversary ni Tuan Lokman, so kita ada perfume kita. Okay, so mungkin Tuan Lokman boleh sempat lagi untuk just letak satu stiker. Okay, limited edition. Okay, 10 tahun anniversary. So first letaklah something, tanda itu adalah satu stiker kotak tu, maksudnya itu yang best limited edition anniversary. Lepas tu kita nak bagi free gift kan, free gift. Tuan Lokman dilema nak bagi cashback ataupun free gift lah kan. Okay, so kalau tanya saya, apa kata buat dua-dua sekali? Cuma nanti customer tinggal pilih. So kalau dia nak cashback, apa term and condition dia? Dia kena beli berapa banyak? Ataupun dia kena promote ke? Kena share kat mana-mana status ke?
Okay, yang free gift pun sama juga. So antara cashback dengan free gift, kalau tanya saya mana yang lebih elok, saya tak tahu. Sebab kita kalau boleh nak bagi something itu berdasarkan apa yang customer nak, bukan apa yang kita nak bagi. Faham? So contohlah kan, kalau cashback ini, cashback tu macam mana, apa maksud cashback? Okay, kalau cashback mungkin kalau sebelum ni next purchase. Tapi sempena anniversary ni, setiap 10% ataupun 10 perfume yang mereka beli, diorang boleh terus cashback. Maksudnya terus cashback tu nak dapat pulangan duit ke, nak dapat diskaun ke, nak dapat free gift ke, tapi 10 item ke atas saja. Kita boleh buat macam tu. So pastikan yang saya nak highlightkan di sinilah. Stiker ni kena ada supaya orang tahu ini adalah batch limited edition. So bila ada limited edition, orang akan rasa fear of missing out. Okay, so dia ada rasa FOMO, rasa macam, oh ya aku kena dapat limited edition ni. Dan selain stiker ni, mungkin saya boleh cadangkan pada Tuan Lokman, buat satu bau yang special lah. Bau anniversary. Buat satu bau special daripada LRH Perfume yang memang kita buat sempena anniversary. So kenapa kena ada cerita, ada bau special ni? Sebab bau special ni ada cerita dia. Kan, ada cerita, kan, ada dia punya, mungkin Tok Lokman dapat ilham ni daripada tidur ke, bangun-bangun, kena bau macam ni. Ataupun Tok Lokman nak buat rasa bau oud, kan, bau oud ala-ala Arab tu kan. Kenapa? Sebab mungkin rindu kepada Raudah ke, Kaabah ke. So itu adalah bau special sempena anniversary. Dan batch ni kalau contoh kalau 1,000 je lah. Kau tunggu je lah 10 tahun anniversary lagi, baru dapat bau yang sama. Tapi kalau based on request, kalau ada orang nak lagi, mungkin kita akan keluarkan. Tapi sangat limited edition. Sebab apa? Bau ini sangat dekat dengan kami. Kami hanya keluarkan untuk orang-orang yang betul-betul setia je. Oh gitu bahasa. Faham Itulah apa yang kalau saya boleh cadangkan untuk Tuan Lokman, macam mana Tuan Lokman nak betul-betul utilize anniversary moment ini, bulan anniversary ni. Sebenarnya benda ni memang kena plan lama lah kan, tapi disebabkan Tuan Lokman pun bawa tanya saya, so cubalah try, walaupun kadang-kadang tak sebut orang lain, tapi benda-benda kecil macam ni akan menyebabkan customer sedia ada teringin nak beli lagi walaupun dia baru beli. Dan kadang-kadang dengan anniversary ni, walaupun anniversary tu kita punya anniversary, tapi disebabkan kita anniversary kita ni, kita do something untuk menghargai customer kita. So customer rasa macam wow. Boleh Alright, so saya harap saya menjawab lah Tuan Lokman macam mana nak kena buat dengan anniversary ni. Okay, Alhamdulillah. Humairah Abdullah, sir nak tip close minta payment dari customer untuk servis. Saya jual akikah dan korban, so risau kalau kita keep follow up, customer rasa kita push sebab melibatkan ibadah. Kan? Faham? Okay. Sebenarnya melibatkan ibadah ke tak ibadah ke, ibadah ni lagi lah kita boleh push. Faham tak? Sebab ibadah, contoh akikah. Akikah ni paling elok Humairah berapa minggu selepas anak tu lahir? Tak silap saya tu 11 hari kan? Sebab saya pun buat akikah pun masa tu, masa anak saya pertama ni saya tak adalah masyuk sangat. So saya guna je lah apa yang ada. Anak yang kedua ini, anak kedua Nadim saya buat ke tak Buat. Mak saya yang buatkan. Mak mentua saya buatkan. Tapi dah tak adalah ikut 7 hari tu, tak adalah. Sunat selepas 7 hari. So sebenarnya bila kita ada deadline, itu bagusnya bila minta payment ni. Okay, so payment ni kalau you betul-betul kan, ataupun payment nak close customer, dia punya point paling penting adalah deadline. So kalau boleh, kenapa kita nak minta payment itu bayar customer tu bayar segera? Sebab kita nak kerjakan 7 hari sunat. Kan, 7 hari yang sunat untuk dia buatkan akikah untuk anak tersebut. Okey. Tapi kena cerita dulu kenapa dalam 7 hari? Apa ibrahnya yang kita dapat kalau 7 hari ni?
Faham tak? So 7 hari ni apa dia dapat. So customer akan mula faham lah, sebab kadang-kadang customer terlupa juga kan sunat 7 hari macam saya pun kan. Ada kelak customer yang mungkin tak mampu. So closing customer ni kalau orang tu dah PM, dia dah setuju nak buat akikah cuma tak bayar-bayar lagi. So tugas kita adalah first kalau tanya saya, cubalah untuk buat deposit. Okay, deposit. Deposit ni pula kalau untuk servis biasanya kita akan sebutlah apa yang kita nak gunakan untuk deposit tersebut. Mungkin untuk belikan kambing ke, ataupun nak slot nak booking Pak Imam ke. So masa tu mungkin tarikh Pak Imam penuh. So kita perlukan deposit tu untuk booking. So bila kita minta deposit dan ada sebab kenapa kita nak deposit, insya-Allah. Okay. So kalau follow up bagi saya dia tidak, follow up ini tidak push. Melainkan kalau hari-hari kita tanya bila dah bayar. Itu push. Tapi follow up ini kita akan cerita satu hari satu konten tentang akikah dan korban. So akikah dan korban. So banyak kan kita boleh share tentang akikah dan korban. Contoh kalau untuk perempuan, anak perempuan berapa kambing yang diperlukan. Kan, anak lelaki berapa. So kadang-kadang ada orang dilema antara kambing ataupun lembu, mana yang lebih elok. Lepas tu ada orang petikaikan, mesti ada orang tanya punya, kan, apa beza dengan dalam negara dengan luar negara. Sebab saya tengok luar negara lagi murah kan. Kalau dalam negara ni kalau kita punya akikah mungkin boleh sampai 900 kan, 900 something. Ataupun kalau kambing golek boleh lah 1,300 kan. Tapi kan ini untuk akikah. Saya tak tahulah, nanti share dengan saya berapa. So satu hari kita follow up. So tak tahu nak follow up macam mana. Kalau ada deadline yang 7 hari tu, kalau ada deadline kita boleh follow up hari-hari lah. Sebab kita nak ingatkan, pastikan dia ni sempat lah grab 7 hari tu. So kalau kita tak ada deadline yang 7 hari ni, kita boleh guna formula 1447. So jangan follow up hari-hari. Okay, 1447. So kalau boleh setiap kali kita buat konten ini, okay. So tuan, macam mana? So kalau untuk pastikan tarikh kita on, boleh buat deposit. Tambah sikit. Ataupun buat kiraan. Contoh, hari yang pertama ni berapa RM. Hari yang keempat berapa RM. Hari yang keempat lagi berapa RM. Lepas tu sehari sebelum majlis itu full payment. Tak ada masalah. So bila setiap kali kita follow up, kita bagi jadual. Okay tuan, kalau macam tu tuan dah buat deposit. Contohlah kita punya akikah kita dia lebih kurang dalam 700. So dia dah buat deposit RM100. So ada balance 600. So hari yang pertama ni saya akan collect 100. Hari yang keempat ini 100 lagi. Dan hari ketujuh saya ambil 300 ya. So nampak tak, kita bagi cadangan pada customer kita untuk membayarnya berapa banyak dan bila. So kalau customer setuju, ya kita ikut sajalah. So bila buat follow up, customer tak marah. Sebab apa? Customer dah setuju untuk di follow up dan untuk diingatkan supaya bayar certain amount. So itu maksud dia. Nampak tak planning? So insyaAllah lah customer tidak akan marah. Sebab apa? Servis kan? Servis ni kita boleh tahu okay, hari yang pertama ni kita minta untuk just cari kambing ke. Yang keempat ni mula macam apa. So tunjukkan perjalanan. Sebenarnya 1447 tu progresnya apa. Kalau dia bayar, kenapa kita minta dia bayar sekian? Dan kenapa kita minta dia bayar sekian? So insyaAllah lah. Boleh. So itu je lah kot cara saya boleh cadangkan pada Puan Humairah Abdullah bagaimana nak minta payment dan closing untuk customer service, lagi-lagi yang jual akikah dan kurban. So jangan risau, buat ibadah ya ibadah kan, tapi nak lakukan ibadah kan pasti akan ada modal macam bayar zakat, haji, dan kita follow up itu bukan disebabkan kita suka-suka nak follow up, bukan kita nak nyusahkan dia. Tapi disebabkan kita ni first nak kejar 7 hari sunat. Apa kelebihan sunat ni? 7 hari dalam apa, tak tahulah sunat ke. Kalau puan kata sunat ya sunat lah. Kan? So kalau contoh
Kenapa kena akikah? Kenapa kalau korban ini mungkin waktu korban je lah. Kan waktu korban. So kalau korban ni kan dalam raya haji tu ada satu hari tu. Kan hari apa? Yang 3 hari tu kan? Saya betulkan balik Wukuf kot. Raya haji tu. So 3 hari tu memang saya pernah belajar korban ini punyalah ibadah tu memang dituntut sampai-sampai kalau perlu berhutang, hutanglah dulu sementara untuk buat korban. So kalau tak dapat satu lembu, dapat satu bahagian pun kira okey. Sebab apa? Dalam satu tahun korban waktu itu je. Kan? So sepatutnya kita ni siapa-siapa yang buat akikah dan korban ni memang you kena ingatkan selalu customer-customer you ataupun buatlah satu program ke berkorban tahun 2021. So simpan sikit. Nanti dah korban, alhamdulillah dah dapat satu lembu. Itu lebih elok. Sebab kalau kita nak push orang korban pada akhir terus macam sebulan ke tak sempat dia nak kumpul duit. Faham tak? So kalau kita ni ada satu program yang kita boleh bantu dia untuk mudahkan akikah, korban, kita boleh collectkan payment ke, mintakan payment ke, kan sikit itu lebih elok berbanding kita minta lump sum. Boleh ya? InsyaAllah. Alright, terima kasih Puan Humairah, soalan yang sangat-sangat bagus. Good job. Alright, Syairah. Okay, betul sir. Memang ramai mata kalau tengok banyak 20 design. Last diorang nak juga yang teaser. Yang bukan teaser diorang tak nak. Teaser tu kenapa orang nak yang teaser selalu? Sebab teaser tu adalah design yang dia selalu nampak. Dia design yang dia selalu nampak. So bila design selalu nampak, itulah yang dia paling berkenan. So kalau curtain bila apply macam tu? Kalau curtain boleh apply macam tu ke Liana? Curtain nak apply yang mana-mana satu ni? Yang mana satu? Curtain beza. Curtain kita ikut customer punya keperluan. Tapi sebelum tu kan untuk curtain ni straightforward lah. Kan dia tak adalah pelik-pelik nak tunjuk design. Janganlah bagi banyak design. So curtain ini kita akan tanya dululah. Dia nak buat kat mana? Nak buat kat mana? Jangan kita bagi design macam design aju terbalik sebab buat kat mana ni penting. Kan? Sebab apa? Beza tempat, bezalah jenis curtain yang kita nak cadangkan. Kan? So tinggi berapa banyak, so kita dah tahu baru kita boleh tahu, kita boleh suggest kan. So bagi suggestion lah apa jenis-jenis curtain yang kita boleh apply ataupun bagi kat dia. Dan selepas itu tinggal kita upsell je lah. Kan? Dah suggest dan tinggal upsell. So contohlah kan, kalau dia nak buat untuk living room, ya living room dulu, tapi upsell sekali lah untuk bilik kan, ataupun tempat-tempat lain. So macam itulah. Saya pun nak cerita lebih-lebih pun saya tak faham sebab Liana punya flow closing tu macam mana saya tak tahu. So adakah Liana ni buat custom made ataupun ready made macam Kaisen? Itu beza juga tu kan. Contoh dia bergantung pada kita punya target market lah. Sebab kalau Kaisen tak silap saya tinggi dia cuma hanya 10 kaki. 10 kaki. Ya ke? 10 kaki je lah macam bangunan biasa. Tapi kalau ready made mungkin boleh sampai 9, 11. Suka hati dia lah dah berapa banyak. Faham tak? So untuk curtain ini yang paling elok adalah dia punya kecepatan dan kekemasan jahitan. Okay? Saya pernah cakap buat package. Betul. Wah, anniversary saya pun Februari. Boleh juga idea ni untuk bird nest sesuai tak sesuai. So bird nest Niza, awak punya bird nest tu produk sendiri ke produk orang lain? So kalau produk orang lain, jangan letak sampling kat produk, cuma boleh buat macam paper bag lah. Paper bag pun cantik juga. Saya suka. Paper bag. Ataupun sekarang kan orang tak guna paper bag kan, hantar barang. Mungkin Niza boleh beli kotak. Lepas tu cari benda-benda yang apa untuk chop tu, tulis anniversary edition. Anniversary edition. Terima kasih kerana telah memilih saya. Disebabkan tuan di sini, okay, dapat hadiah macam ni. Pun bagus juga. Sunat sehari lepas lahir, betul. Buat ready made. So kalau buat ready made, boleh guna try. Tapi sebelum you cadangkan dia punya design, it's better
you tanya dululah dia buat kat mana. Itu lebih elok. Okay, rumah dia macam mana, rumah flat. Tanya dululah sebab curtain ini harga dia kan lebih tinggi sedikit. So bila harganya agak tinggi sedikit, kita tak boleh nak assume kita terus beli macam Kaisen. So it's better dia beli kat Kaisen, betul tak? So kita tak nak jadi macam Kaisen, tapi kita nak jadi macam consultant sebenarnya. Kita nak pastikan dia ni beli dengan kita tu bukan hanya sekadar nak cantik, tetapi sebenarnya dia mampu dapatkan curtain yang menutup aurat rumah dia. Nampak tak? Menutup aurat rumah dia. Sebab kalau kat living room takkanlah nak pakai yang nipis-nipis, betul tak? Ataupun mungkin berapa banyak nak kena ambil. So itu tugas kita lah yang jual curtain. Okay. Terima kasih Liana. Alright, siapa lagi? Ada apa-apa soalan nak tanya? So far semua okey ke? Menjawab soalan tak masing-masing? Dan terima kasih sebab tanya soalan yang bagus-bagus. Wow, seronok saya menjawab soalan hari ni. Kita ada 23 orang. So yang lain apa khabar? So hari ni memang kita tak ada tajuk, kita random. Bukan random sangat pun, tapi kita menjawab soalan-soalan yang ada. So tuan-tuan Roman, jika ada apa-apa soalan nak tanya, terus tanya je lah. Okay? Dan kalau tak ada, nanti kita akan cuba cover untuk TikTok hari ni. TikTok. Siapa dah buat TikTok? Apa pandangan you tentang TikTok? Khabar baik sir, sorry lambat. It's okay Diana, don't worry. It's okay. Jangan rasa begitu. Sir, nak tanya, IG sehari boleh follow berapa orang? Tak silap saya 30 hingga 50. Tak banyak pun. 30 hingga 50, dia tak banyak. Dah buat tapi belum all out, tak ada idea content. Okay, nanti saya share kan macam mana kita boleh buat untuk TikTok. Okay. Curtain susah sir buat TikTok. Apa yang susah? Curtain tak susah. Kan? Curtain tak susah. Lagi senang. Sebenarnya kadang-kadang jangan cerita pasal okay, Liana, curtain susah buat TikTok tu maksudnya susah tu apa? Okay. Ada TikTok tapi tak reti nak buat video, faham? Share ilmu TikTok sir. Ni nak share lah ni. Suka dengan TikTok tapi malu nak buat. Anak saya selalu buat TikTok, cute je dia buat. Lastly, akaun TikTok saya anak yang guna. TikTok akaun saya, betul lah. Saya buat TikTok tapi tak ada like. Betul. Susah nak buat konten. Okay. So, tuan-tuan Roman. So, kita belajar tentang TikTok lah ya. Untuk hari ni. Dan selepas tu kita dah boleh, kita rehat lah. Okay, so ini kita punya TikTok. Sekejap saya. Okay, ini kita punya TikTok Okay, susah nak masuk FYP sir. Jangan kejar FYP dulu. Itu silap kita. Bila kita kejar FYP tu yang menyebabkan kita ni struggle. Kalau tanya saya, daripada banyak video saya ni, bukan semua masuk FYP pun. Faham tak? Bukan semua masuk FYP. Okay, so first, okay, kita belajar step by step. Okay, kita belajar step by step dulu, okay? Alright, so yang pertama, bila kita dah buat account TikTok, okay, bila kita dah buat account TikTok, pastikan kita punya account TikTok ini pro account. Okay, pro account. Itu point yang pertama. So macam mana nak buat pro account? Okay, pergi kat korang punya TikTok sekarang. Go. Pergi. Siapa-siapa yang ada account TikTok, pergi kat account TikTok masing-masing. Okay, ni account TikTok kita. Okay, pergi account TikTok kita. Tekan titik 3 ni. Okay, saya besarkan. Tekan titik 3 ni. Okay, cuba cari pro account. Okay, cuba cari pro account. Dan kalau boleh, pilih content creator. Pilih content creator. Dan kenapa saya suka content creator? Sebab bila kita guna account pro dan content creator, kita boleh guna semua lagu-lagu yang ada dalam TikTok. Cuma beza dia tak boleh letak email. Bezanya dia tak boleh letak email untuk orang contact lah. Okay. So kalau produk kurus ambil beauty ke sir? Bagi saya mana-mana pun boleh.
Tapi dia beauty boleh kot. Kalau macam saya ambil public figure lah. Dan kalau you nak yang berbeza sikit, pilih benda-benda yang tak biasa lah orang ambil. Tapi boleh related. Sebab kita ingat dalam TikTok bukan kita nak menjual. Kita tidak menjual. Kita tak nak menjual dulu, tapi kita nak share maklumat, kita nak share something. Masuk titik 3 lepas tu apa sir? Cuba cari pro account. Jumpa tak pro account? Sebab saya nak tunjuk kat PC tak ada, dia kena kat handphone. Cuba cari pro account. Kalau pro account ada, analytic tu dah ada belum? So pro account dan creator, dan pilihlah account masing-masing. Manage account. Aha, betul. Sorry. Saya semua pro account, manage account, waktu cari. So kalau you dah content creator, you akan ada personal account dengan business account. Kalau you tak buat lagi content creator, you akan ada personal dan business account sahaja. Kalau saya tukar ke pro account, ambil content creator. Sebab beza business dengan content creator, business boleh letak email tapi tak boleh guna semua lagu yang ada dalam TikTok. Content creator boleh. Saya tak tahulah apa beza dia sebab tak pernah cuba yang business account. Tapi kalau content creator ni, semua lagu-lagu yang ada dalam tu you boleh guna. Semua yang ada dalam lagu tu you boleh guna. Dah. Itu step yang pertama. Jadikan pro account. Kenapa? Sebab dia macam ni. Sebab kita nak tengok analitik. Okay, kita nak tengok analitik. Oh, jatuh dah. Biasalah kan, dah tak ada. Boleh letak link WhatsApp ke? Boleh, tapi nanti kita bukan hanya sekadar nak letak link WhatsApp Boleh choose semua yang ada dalam creator tu sir. Satu je. Okay, so kenapa kita nak jadi pro account? Sebab kita nak tengok data-data ni. Contoh kan, data-data ni follower berapa ramai naik, view berapa ramai naik, semua dah turun dah. Sebab saya biasalah kemarin kan 2-3 bulan 3 minggu kemarin ada satu video saya yang viral tu, yang guna tangan tu. So dia sampai 40,000 lebih orang follow. So bila tak ada, saya tak jumpa benda-benda macam tu, tak ada lah. Okay, so ini data dia. Kalau kita boleh tengok berapa. Dan kat sini kita boleh tengok content. Okay, content kita. So the whole trending content ni kan, kita tengoklah kat trending content ni. Ni yang 7 hari. So kita punya yang mana yang orang suka kan dalam 7 hari tu. So contoh kat sini 12,000 orang view. Tiru je ayat follow up ni. Okay, so kat sini ada view, ada like, berapa ramai orang like, berapa komen, berapa share. So yang bestnya kalau dengan TikTok ni, kan kita dah tahu dah orang suka video-video macam mana. Tinggal duplicate je. Nampak tak? Semua orang nak pasal ayat follow up, bagi harga, rahsia upsell. So macam ni dah mula kurang kan. So untuk minggu ni orang semua nak follow up. So fokuslah kat sini. Kan? So kita kita buat 100 video dulu. So based on tajuk yang ada itu, kita fokus kat mana yang viral. Okay, so macam video post saya ni, selama 7 hari saya post 22. So on track lah, maksudnya 1 hari 3 video. 1 hari 3 video, so kalau 7 hari 22 video. So maksudnya you on track. Nampak tak? Saya ada je video-video yang tak ada share langsung. Kan, ni saya menjawab soalan lah. Puji dengan genuinely. Ni bagaimana nak konsumsi customer yang banyak, yang emosi. Dapat 200 like. Ini bila saya buat, saya tak ada benda nak buat, saya just buat video macam ni, dapat 90 like. Faham tak? So macam tu lah. Kalau tanya saya pun tak ada cara macam mana nak masuk FYP. FYP sebenarnya adalah konten yang bagus lah, itu je. Boleh ke nak tiru versi poster tapi saya ubah lasi sikit? Boleh, tiru je. Tak ada masalah. Kan? So kalau contohlah kan, antara posting-posting yang kita boleh buat untuk siapa-siapa yang baru bermula, you gunalah duet ke, stage ke, itu pun bagus juga. Macam follower saya kan, follower saya memang ramai perempuan dan 33 lelaki. 99% hampir semua lelaki, Malaysia.
So kat sini you akan nampak follower activity. Sebab kenapa kita nak jadi pro account? Sebab kita nak tengok ini. Follower activity. So follower activity ni bila you tahu customer you ataupun target market you adalah aktif pada pukul 11 malam, so pastikan setiap hari post 11 malam. Jangan miss. Saya kadang-kadang dia ada berubah-ubah lah. 9 malam, 11 malam. 9 malam, 11 malam. Tapi memang kebanyakannya akan 11 malam. So pastikan kita buat posting kita tu 11 malam. Sebab tu orang-orang yang main TikTok ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukan nak post baru nak buat. Post baru nak buat, tidak. So style mereka ni adalah diorang akan buat draft banyak-banyak. Kan, buat draft banyak-banyak. Macam mana nak check tu sir? Pergi ke, kalau kat handphone ni pergi kat analitik. Pergi ke titik 3 tu, pergi ke analitik. Pergi ke analitik. Itu sahaja. Faham Saya baru seorang je follower. Lepas ni nak aktif lah kat TikTok. Try. Sebelum kita pergi add friend ataupun add follow orang lain, pastikan kita punya TikTok tu dah ramai lah, dah banyak video lah. Faham? Dan apabila kita dah capai 1000 orang follower, kita boleh buat live. Kita boleh buat FB live. Bukan FB live, TikTok live. So TikTok live ni kenapa data dia kosong? Okay, bukan 7 hari. Bayangkan saya pun dah dapat diamond weh. Ada orang bagi gift kat saya. So RM424 ini bersamaan tak silap saya $1. $1. So saya dah dapat 400 daripada orang-orang yang saya buat live. So setiap kali saya buat live, masa tu tengok saya buat live 7 kali video, lebih kurang satu live tu sejam setengah, saya dapat 62 follower. Kan? Lepas tu saya dapat 12 orang yang bagi hadiah, yang tengok hampir 2000 orang. Ini maksudnya 2000 orang ni, unique viewer ni adalah orang yang tidak follow kita. Okay. So yang paling best adalah dapat hadiah. Kan? Diamond tu dapat duit ke nanti? Ya, dapat duit. You boleh claim. Tapi you kena claim bila dia dah sampai RM100 kot. Dapat hadiah. Saya terkejut gila macam kalau ke FB, kalau nak dapat gift ni bila kita main game kan. Bila kita main game kan orang bagi diamond, betul? Kalau kat live, kalau kat Instagram tak ada diamond. So kat TikTok lah. TikTok famous lah tak ada lah. Ini saya pun tak tahu. Mungkin disebabkan kita kan mengajar. So kita buat sharing. So basically orang buat live kat TikTok ni dia lebih kena share macam benda-benda yang kalau saya tengok macam benda-benda biasa lah. Tak ada value sangat. Bukan tak ada value lah. Mungkin bagi dia just makan, waktu share, waktu sembang-sembang. Tapi kita buat macam sekarang. Saya live, waktu saya ngajar. Nanti ada orang tanya, sir, nak buat macam ni, ciri-ciri macam mana? Saya jawab lah. Maksudnya tak adalah guna slide macam ni. Cuma lebih kepada macam sharing. Kan? So tiba-tiba dapat 2. Kira okey lah tu. Kumpul lah 400 lebih. Sebab tak silap saya 1000 diamond ni lebih kurang RM70. 1000 diamond. Kalau you nak belilah kan. So nanti kalau ada orang buat lah, you boleh bagi hadiah pula. So macam itulah kita give and take. So itulah antara benda-benda TikTok yang saya rasa you should explore. Okay, you should explore dan cubalah amalkan. Konsisten buat video. Okay, alright. So itu poin pertama Okay, so pastikan pro account. Lepas tu kita nak tengok kita punya analitik semualah. Okay, yang kedua, nama. Nama pun sangat main peranan. Okay, nama account kita ni, nama dia kita kena orang yang senang cari ataupun yang sangat mudah ingat. Faham Yang mudah ingat. So try lah cari nama-nama yang pendek-pendek dan contoh kalau macam Niza kan. Kalau Niza tu boleh pakai, you guna Niza saja. Tapi kalau boleh letaklah branding kita sendiri. Barulah orang akan ingat kita. Contoh kalau macam Liana Curtain. Kan? So kita punya page itu lebih kepada banyak curtain. Itu pun bagus juga. Okay. Alright, so ini kita punya alias. Tak silap saya kita boleh tukar nama ni at least 2 minggu sekali saja. Dalam masa 2 minggu 2 kali saja, saya lupa. Waktu yang bawah ni adalah nama. So pastikan nama ni sangat unik sebab apa bila kita komen-komen dengan orang lain,
Dia akan keluar nama itu. Sebab tu kat TikTok ni ramai yang guna CEO something. Kan, CEO apalah. Tapi bagi saya benda tu macam ramai orang buat, so tak payahlah ikut. Kan, apa beza duet dan stage? Oh, minta maaf saya tak baca tadi. So beza duet dan stage. Okay, duet adalah gambar kita sebelah, gambar orang tu sebelah. Itu duet. Maksudnya video tu jalan sekali dan kita duet. Maksudnya kita boleh buat reaction ke, ataupun kita nak berduet. Kan, kadang-kadang ada orang, okay, duet me. Okay, awak baca yang merah, saya baca yang biru, kuning kita baca sama-sama. Itu duet. Kalau stage ni adalah kita ambil part of the video dan kita stitch dalam video kita. Maksudnya kita jahit. So stage ni maksudnya jahit. So contoh kita ada benda yang kita setuju, so kita ambil part yang kita suka tu, statement dia tak panjang pun, dalam 5 saat saja. Lepas tu dia akan pasang video dia dan masuk video kita. Itu namanya stitch. Dua-dua bagus. Okay. Dan sebab apa? Sebab dalam TikTok ini memang kalau nak support orang itu memang kena banyak share. Dan share ni pula tak semestinya share duet dan stage saja, tapi as simple as copy link pun kira okey juga. Maksudnya kita tekan share, tekan copy link, kita keluarkan, kita off TikTok, kita masuk balik. So kita boleh dah. Kalau letak nama brand boleh ke sir? Boleh juga, tapi kalau boleh macam Shinora tu pun dah kira okey dah. Beauty tu tak payah. Shinora je. Alias @Shinora, yang bawah tu barulah Shinora Beauty something. Tapi kalau boleh, kalau kat TikTok ni kurangkan nama-nama yang menjual lah. Sebab saya Shinora itu dah nama yang macam nama orang, tapi kalau letak nama beauty tu dah jadi nama produk. So Shinora saja pun okey. Okay, betul kat bawah tu kita letak lah Lady of Shinora ke, ataupun Shinora Girls ke, Shinora Babe ke, macam-macam boleh buat. Faham Tapi jangan nampak sangat menjual. Okay, kalau nak start ni video-video yang lepas tu boleh delete ke atau buat akaun baru. So kalau tanya saya, pantang larang TikTok ni yang saya belajar, jangan delete video. Okay, jangan delete video. Sebab apa, bila you terdelete video, you akan katanya jadi zombie account lah, kena shadow ban lah. So itu benda tu maksudnya apa? Maksudnya you punya view ni tidak naik. Maksudnya 1, 4. Biasa you dalam masa setengah jam tu you boleh dapat 800, tapi hari tu tak naik langsung. So itu mungkin kemungkinan TikTok dah rasa account you ni tak okey sebab apa, you banyak delete video. So bila you banyak delete video, you menyebabkan you punya credit score macam financial pula. You punya account score tu makin kurang. So benda tu sangat susah. So antara yang kita boleh buat adalah kalau contohlah kan, walaupun kadang-kadang follow kita tu dah ramai tapi akaun kita tu dah tak okey, it's better buat akaun baru. Buat akaun baru. Itu lebih elok lah. Dan jaga 5 video kita yang pertama. Okay? Alright. So itu yang berdasarkan soalan video-video lama ni nak kena delete ataupun akaun baru. So jangan delete. So kalau follow tu dah ramai, jangan delete. Just privatekan saja. Faham? Privatekan saja. Jangan delete. Jangan delete komen, jangan delete video. Yang delete ni kalau boleh tahanlah diri. Jangan buat benda yang sama kita buat kat Facebook, jangan. Okay? Alright. Okay, yang kedua adalah yang kita punya biografi ni. Okay, bio ni. So bio ni you boleh buat lah kan, macam biodata kat Facebook pun boleh. Kalau saya lebih suka sales closing specialist, dan tagline saya lah, kita buat apa yang Allah suka, Allah beri apa yang kita perlu. So itu. Okay. Okay, so yang ketiga adalah yang ini. Okay, beacon. Cuba korang klik link yang saya buat ni. Okay. Tak boleh klik Kejap saya buka kat sini. Ataupun saya tekan kat sini. Bila saya tekan link ni, dia bukan hanya pergi kat WhatsApp tau. Tapi dia akan pergi sini. Nampak tak? So dia ada a small landing page tentang diri kita. So tu adalah beacon page lah. Okay, beacon page ni. So geng Numi, sebab ini adalah video saya dengan Numi. So video ni saya gunalah kan, sebab memang saya jarang ada video. So Numi buatkan saya video, so saya guna lah. Okay, so kat sini boleh letak email, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada WhatsApp.
Faham? Lepas tu kat bawah ni kita boleh edit. Contoh kat sini channel Telegram. So tekan ini pergi linknya ke Telegram. Tekan kat sini perginya ke FB saya. Kan? Walaupun kat atas ni dah ada, tapi ingat manusia ni dia perlu ada something. Dia kena nampak. Lepas tu kat sini adalah e-book panduan closing sedharma. Kan? Ni WhatsApp saya. Ini TikTok. Kat sini nak kumpul email. So ini dah cukup kira powerful lah. Daripada hanya kita letak link WhatsApp saja. Nampak tak? Saya boleh letak video. Saya Sir Dharma Chami Fikri. Saya adalah closing specialist. Nampak tak? Alhamdulillah, so, nampak dah kita ni rasa macam bidang online. Kita buat seriusan. So nanti video-video ni boleh gantilah dengan ikut apa yang video yang you ada. So nampak tak? So guna beacon ke, ada orang guna Linktree. So beacon ni saya rasa dia advance sikit sebab dia ada video. Saya suka. Lepas tu gambar-gambar ni semua boleh edit dalam tu. Yang gerak-gerak ni semua boleh edit dalam tu. So don't worry. Boleh Alright, good job. Soalan sebelum saya teruskan. Belajar something tak? Macam mana nak upgrade korang punya TikTok ni lebih nampak macam betul-betul content creator lah yang dah experience lah. Kan, content creator yang bukannya baru-baru nak main TikTok. Nak kita kalau boleh free Beacon itu. Beacon free. Melainkan kalau kita nak guna custom domain, dia mula berbayar. Saya masih guna free. Saya masih free. Ada banyak. Tapi Beacon antara yang ramai orang pakai. Dia nak kata ramai orang pakai tak juga. Dia macam function lah. Bagi saya, dulu saya guna Linktree. Linktree dia just very simple, straightforward. Ni yang saya suka sebab ada video macam wow. Betul boleh gerak-gerak. Faham. Okay. Alright. So far semua okay? Belajar something? Okay. Bolehkah saya teruskan? Ke korang sedang mencatat? Macam mana nak buat beacon link tu? Okay, jom. So pergi ke beacon.ai. Okay, beacon.ai. So nanti ini bukan. Ni bukan. Sekejap Beacon. So kat sini IO salah. Oh my god. IO. So tekan kat sini. So you akan nampak lah. Salah juga. Mana satu ni? Betul lah ni. Ada S. Ni. Pastikan dapat yang ini Minta maaf. Biasalah manusia. So kat sini dia ada pricing. So kita sign in. Kelas ni ada record kan? Ada. So terus dah dapat. Dia akan jadi macam inilah. So kat sini nampak ni ada about me, ada email, SMS, header. So you boleh gerak-gerakkan, nak letak kat mana, video kat atas ke kat bawah. Sir, lupa nak bagi tahu, kena buka kat public kan, bukan privacy. Apa tu? Video. Video memang ke public. Kat privacy tu hanya video yang saya like saja. Okay, so nanti boleh edit kat sini. Nampak tak? Ngam. Lepas tu kalau nak lawa sikit, kat sini ada template. Register dulu ya sir. Betul. Register tak silap guna FB boleh ataupun just isi mudah je. Straightforward. So kat sini gambar kayu ke, gambar ni ke. Dah. Mana gambar aku tadi? So kalau tak tahu nak gambar apa, boleh search kat sini. Contoh gambar flat lay. Flat lay. Tu? Letak. Boleh gambar tu boleh. Gambar ni boleh. Dia is all about creativity kau lah. Creativity kita tu macam mana. Ni pun lawak agak ni. Alamak. Dahsyat. Gambar pisau. Marah nanti orang.
Okey, saya ambil ni lah. Contoh. Okey. Letak dekat IG. Satu tu untuk order, dua untuk repeat. Satu untuk order, dua untuk repeat. Maksudnya apa tu? Satu dan dua tu pun boleh. Macam tu boleh ke sir? Satu, dua. Oh ni, link ni. Oh faham. So kalau tanya saya, ikut kreativiti masing-masing. Contoh, kita ada channel Telegram kita. So yang pertama ini contoh, ini untuk customer baru ataupun baru nak cuba. Itu boleh. Yang kedua, mungkin repeat dan harga special. Itu pun boleh juga. Tapi kalau tanya saya tak adalah buat sampai tahap macam tu kalau dalam Beacon ini. So as simple as kita buat suruh WhatsApp untuk follow kat social media kita dululah. Kan? Sebab dia nak beli baru ke, nak repeat ke, itu nanti kita handle kat WhatsApp. Jangan letak kat sini. Ni terlalu ganas sangat kau buat closing. Lagi better untuk personal branding lah kan, link tu betul. So at least kat sini semua dia tahulah kita punya social media tu ada kat mana. Kalau orang tu nak follow IG ke, TikTok ke, semua dah ada kat sini. So ini dia jadi macam you punya website. You punya mini website. Okay, you punya mini website. Itu je lah. Okay. Ada soalan? Nak tanya apa-apa? Ni siapa-siapa yang nak buat Beacon boleh sign up guna link saya ni. So cubalah buat. Okay. Soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak tunjuk dulu macam mana saya susun saya punya TikTok. Okay? Alright, so kalau you perasan TikTok saya ni, nampak tak belah kiri dia punya depannya guna headline yang hitam putih. Nampak tak? Sama je semua belah kiri. Okay? Yang di tengah pula guna headline yang kuning. Yang kuning ni sama je sampai ke bawah. Okay? Yang kanan ni pula dia warna merah. Faham tak? So itu adalah kadang-kadang benda-benda yang kita boleh buat guna, dia macam style kat TikTok, macam style kat IG, Instagram. So nampak tak? So bila orang buka kita punya TikTok ni, dia nampak macam ada katalog. Itu yang apa yang saya buat lah. So macam mana nak buat macam tu adalah kalau tak silap saya guna handphone, jangan lupa upload kat you punya cover. Kan? You punya cover. So cover tu itu yang paling penting. Sebab tu kadang-kadang bila kita dah upload video kita dah letak posting kita ataupun kita punya caption, belah kanan tu jangan lupa select cover. Select cover. Itu penting. Cuba saya upload satu video video Filmora. Ni dapat tu. Banyak video dah saya buat. So kalau tanya saya video saya berapa banyak, ni semua video ni. Banyak dah. So tinggal ini saya simpan kat sini. Lepas tu saya edit guna Filmora sikit. Contohlah kan, type kat sini, nanti dia upload. Tut. Selepas tu nanti kat cover ni jangan lupa. Dekat cover jangan lupa. Cuma kalau kita upload kat komputer ni dia beza sikit lah. Dia tak boleh delete, tak boleh edit. Okay, tak boleh edit. So kat sini ada hashtag. Hashtag ni best. Contoh, hashtag ni sangat main peranan. Contoh kita letak guru. Nampak tak kat sini ada view? Ada view. So carilah yang kau boleh bawah 200 ke. Kalau 1 bilion ni terlalu banyak dah. So nanti video you tak akan susah nak bersaing. Contohlah kalau kita buat makanan kan, kita buat curtain. Curtain. Ada tak curtain? Tak ada. Ataupun interior design.
Tu ada. Interior design 4.7B. So gunalah hashtag yang boleh push diri you pergi jauh sikit. Contoh kalau produk kurus tadi, diet. Tu ambil ni, diet challenge. Kan 417. Lepas tu FYP contoh. FYP ni berapa banyak? 7894 views. Billion tau, billion So bila you posting kat sini, tu yang menyebabkan video you tak naik sebab ramai sangat orang pakai. So ada orang guna FYP, ini pun tu 3.7 juta, 37 billion. So try lah guna yang lain pula. Okay. For you, ni for your page pun besar. Viral. So kat sini you boleh try and error nak yang mana. Cuba carilah yang masih M lagi. Yang masih M. InsyaAllah you akan bersaing dengan video-video yang sama training. Ni nampak tak? Try lah cari yang masih M, jangan B. Kalau B dah terlalu banyak. Motivasi diri. So ni kan boleh ni, motivasi diri. Ni kalau siapa-siapa yang buat lah. Tu video saya dah upload. So kat sini pilih cover, tapi dia tak ada nak edit tu. Edit tu cuma dekat handphone saja. So guna handphone lah elok. Saya pun memang guna handphone, jarang saya upload guna laptop. Jarang, tak pernah pun. Okay, faham tak? So tak silap saya caption ataupun hashtag ni tak silap boleh masuk berapa banyak tak banyak pun sebab nanti dia dah lebih kurang 10 dah habis dah. So kalau boleh gunalah yang sesuai. Dan cubalah guna yang agak konsisten. Macam saya 1000 sehari. 1000 sehari dapatlah 1.72k views. Kan? So macam itulah. Pakar langsir. Ni tukar langsir. Ni tukar langsir. Package langsir ada. Boleh try. Ni boleh try. Okay. Alright. So itulah benda-benda tips dan tricks macam mana nak bermain TikTok dengan baik. Dan kalau tanya saya, follower tu akan datang nantilah. So jangan risau. You buat je konten dulu. Okay, macam mana nak tulis kat wall masa secakap yang kejap hilang, yang cakap yang kejap hilang tu wall yang ni. Mana? Yang mana? Yang mana? Macam mana nak tulis kat wall masa kita cakap yang kejap hilang tu. Okay. So tu kena guna handphone. Saya rasa saya faham apa yang Shenora masukkan. Okay, contohlah kan kita buat kat TikTok. Kita upload lah video apa-apa pun. So kita next. Kat bahagian teks tu. Kat bahagian teks. So tekan kat bahagian teks tu, kita tulis contohlah kan. Tajuk hari ni. So dia akan keluar ayat. Okay, dia akan keluar ayat tajuk hari ni. So tekan kat situ, set duration. Set duration. So kat bawah tu you boleh drag berapa lama yang dia ada, lepas tu berapa lama dia nak. Berapa lama dia perlu ada dan berapa lama dia akan hilang lepas tu. Faham So itu je. So contoh macam ni, kita tekan edit, boleh tukar lah. Macam ni ke. So straightforward je. Boleh? So saya rasa itu kot yang tajuk tu boleh ada, boleh hilang kan. So kita boleh edit balik. So kalau nak buat seminit kena record video kat phone ke baru masuk TikTok? Seminit guna direct TikTok pun boleh juga, tapi saya sangat highlight galakkan untuk
edit guna yang kat luar dan baru edit balik masuk dalam. Maksudnya kita buat video dulu. Kat siapa-siapa yang guna Android boleh guna InShot, siapa-siapa guna iPhone boleh guna CapCut. Edit dulu siap-siap, cantikkan dulu, naikkan suara, dan kat TikTok tinggal upload saja. Dan tambah sedikit tajuk je lah, tajuk dengan stiker. Itu je yang saya buat. Sebab kalau you upload ataupun ambil gambar guna TikTok, kadang-kadang TikTok ni dia punya apps dia kadang-kadang error. So bila kita dah terupload, tiba-tiba video kita tak okey. Kan? So bila tak okey tu nak delete tak boleh. So janganlah. And ambil video asing. So insyaAllah lah nanti lagi elok lah. Guna InShot boleh, guna CapCut boleh. Alright, so far semua okey ke untuk hari ni? Belajar something? So saya rasa tips-tips TikTok ni tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan. Sebab apa, benda ni memang satu requirement dah kot. Kan, bukan requirement lah, maksudnya macam benda yang nak kena ada dah. So try lah untuk persediaan bulan 2 nanti, dan insyaAllah lah. Kan, jangan risau pasal follower tu akan datang. So follower tu akan datang dari segi kita punya content, hashtag, dan just cuba join lah mana-mana grup-grup TikTok yang ada. So betul ke orang kata saya tak berani komen? Saya tak berani komen. Tak tahu, saya tak tahu. So kalau di ban itu mungkin disebabkan orang yang dalam itulah kot. Saya tak tahu. So selagi dia tak ada apa-apa, so cepat-cepatlah main kat sana. Saya tak berani janji. Okay. So far tak tahulah. Dulu pun saya ingat TikTok ni tempat yang tak elok juga dulu. Tapi sekarang bila kita guna TikTok tu dengan betul, follow orang yang betul, insya-Allah jumpa pun orang yang betul-betul juga. Tapi kalau kita sendiri pun suka tengok yang lama, tengok yang gelik-gelik lama-lama kan. So benda-benda yang akan keluar. Contoh macam saya banyak belajar tentang suara, presentation, business kat TikTok. Bahasa Inggeris, cara sebut yang betul. Itu pun belajar kat TikTok juga. Okay. So far semua okay ke untuk sesi hari ni? So hari ni alhamdulillah saya harap saya menjawab semua soalan yang ada. Dan saya tambah satu ilmu baru iaitu TikTok. Okay, so all the best untuk bulan Februari. Kan? Jangan banyak main lagi dah. Bulan Februari ni nampak macam bulan-bulan biasa, tetapi bulannya hanya ada 20 hari saja, 20 hari tolak Raya Cina semua. So serius hari ni spend masa untuk diri sendiri, cuba buat planning untuk bulan 12. Nak kena buat berapa, capai berapa, dan insyaAllah lah just fight sajalah. Okay, so capai tak capai tu lain cerita, tapi yang penting kita kena usaha. Boleh? Alright, so kalau macam tu, yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. Boleh tak kalau kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr? Astaghfirullah wa atubu ilaik. Amin 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 rabbal alamin. So yang pertama-tamanya saya nak cakap terima kasih pada semua yang join untuk sesi hari ini sampai habis. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini sampai satu masa nanti insya-Allah kita akan berjiran di syurga nanti. So pastikan capai target adalah our habit baru kita. Dan itu sahaja daripada saya, Saudara Rahman, your favorite Quran specialist. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa next sesi pula. Okay? Assalamualaikum.